dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika minum air zam-zam. Kemudian bacalah doa berikut ini ketika minum air zam-zam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Yang ke-11, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika minum air zam-zam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Al-Adab pada muka surat ya 161. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke berapa? Yang ke 13. 161, faedah. Bukan. Air zam-zam. Adab mencukur rambut. Belum. Keutamaan air zam-zam. Nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan air zam-zam. 11 sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik. Nombor 11. Dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika minum air zam-zam. Kemudian bacalah doa berikut ini ketika minum air zam-zam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Yang ke-11, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika minum air zam-zam. Kemudian bacalah doa berikut ini selepas minum. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma, ya Allah, innahu, sesungguhnya, balaghani an nabiyyika Muhammad, telah sampai padaku daripada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa sesiapa yang membaca sesungguhnya baginda bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah, air zam-zam itu mengikut apa yang diniatkan ketika minum, wa ana asyrabu minhu ya Allah, dan aku ya Allah minum air zam-zam ini liridhakal abadi, untuk mendapat keredaanmu yang abadi, anni, untuk diriku, wa an ahbabi abada, dan juga untuk orang yang aku sayangi, ma, ayah, anak, isteri. Kemudian sebutkan hajat. Apa hajat? Bahasa Melayu pun tak apa sebut hajat. Kemudian walima nawahu, dan untuk apa yang orang itu berniat untuknya, au yanwunahu, ataupun mereka ramai tadi itu berniat untuknya, ibadukas salihun,
hamba-hambamu yang saleh. Itu namanya doa borong. Saya sebutkan dulu, nanti saya akan sebutkan doa borong ini. Walima alimta ya Allah, dan untuk apa ya Allah yang kau telah tahu, min salihin niyat, daripada niat-niat yang baik. Maksudnya begini, saya mohon padamu niat yang baik, seperti mana orang-orang yang baik minum dengan niat itu. Apa niat itu kita tak tahu, banyak sangat yang baik, dan juga niat-niat yang baik. Itu namanya niat borong. Sebab kita bukan minta apa yang kita perlukan sahaja, tapi kita minta apa yang orang lain minta. Sebab itu ada satu doa ni bagus dibaca. Doanya, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama wa ibaduka salihun. Ya Allah, aku mohon apa yang diminta oleh Nabi dan apa yang diminta oleh orang-orang yang salih. Itu doa borong tu. Wa a'udzu bika minas ta'ada minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Dan aku mohon padamu apa yang dipohon oleh Nabi dan orang yang baik-baik, pohon jauh. Itu namanya doa borong. Kadang-kadang ada orang yang pandai berdoa, ada orang yang tak pandai doa. Dia tak pandai menyusun doa. Kalau orang yang pandai menyusun doa tu, kita pun menangis. Antaranya A.A. Jim. Ada satu kiai Darut Tauhid dekat Indon, namanya A.A. Jim. Beliau tu kalau doa, Allah, jarang tak menangis. Dia pandai menyusun doa. Kalau kita pula berulang-ulang, ya Allah, ampunkan dosaku, kedua orang tuaku, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah perjalanan hidupku, damaikanlah kehidupanku, ampunkan dosaku, berulang-ulang balik. Jadi orang ini pandai, dan kadang-kadang doa yang dia baca tu cantik betul susunan dia. Antara orang yang pandai berdoa yang saya tahu, Ustaz Rozi Rejab, yang sedap baca Quran tu, tu bagi saya orang yang pandai doa. Kalau dia doa tu menangis-nangis kita tiba-tiba. Memang ada Allah bagi orang pandai berdoa. Kita tak pandai doa, doalah bahasa Melayu. Kemudian doa borong tadi tu, ya Allah, saya doa apa yang orang lain doa. Boleh. Itu yang tadi tu, ya Allah, aku mohon padamu apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih doa. Maaf, kadang-kadang kita berdoa, tidak ada prioriti. Kita minta, tapi minta tidak ikut prioriti. Sepatutnya bila berada di mana-mana tempat yang mustajab, first sekali kita minta doa, kena minta doa, minta ampun. Itu kena dulu. Ni jangan terus, ya Allah, supaya abang ngaji dapat increment gaji menarik. Itu kecil sangat. Minta dulu supaya diampunkan dosa. Yang kedua, diberikan kesihatan. Yang ketiga, rezeki yang baik, halal. Kemudian sihat tubuh. Yang last, yang tadi saya doa tadi tu. Apa tu? Minta, second last, minta amalan salih diterima. Dan last kali, bila husnul khatimah, dapatlah syurga. Minta lagi spesifik, minta masuk syurga, jauh neraka. Itu antara yang jangan lupa. Di multazam, di mustajar, ada satu tempat namanya mustajar. Mustajar tu dia sama dengan pintu Kaabah, tapi di belakang. Kalau ini Al-Hajarul Aswad, kemudian pintu Kaabah. In between ini namanya azam. Makbul doa tu. Siapa yang tak boleh berada di situ, usahakan ia berada di line itu. Tapi yang pasti, yang penting berada di dalam Al-Masjidil Haram. Contoh, kita berebut tu kat situ. Tak boleh juga, pastikan
ni dengan pintu ni sederet itu, sepanjang itu. Contoh di sini multazam. Sini kan berapa orang. Ka'ajah pastikan di sini penjuru Al-Hajarul Aswad, dan dekat sini pintu Kaabah ini sepanjang di belakang sampai ke pintu sana tu. Tapi dalam line ini boleh, silakan. Walaupun berada di atas, tidak mengapa. Itu guru saya sebut. Tapi paling bagus, dekatkan diri ke sini, paling bagus. Ini kan pintu Kaabah. Opposite ni, ni ada satu pintu juga, tapi telah ditutup oleh kerajaan Saudi dengan bata-bata, jadi tak jadi pintu lah. Kalau Al-Hijjah ataupun yang sebelum itu, ketika kelambu Kaabah disingkapkan, diangkat, tuan-tuan, puan-puan akan tengok bentuk batu itu sedikit tidak sama dengan susunan batu-batu biasa. Itu namanya mustajar. Tadi multazam, ini mustajar. Mustajar ini sangat mujarab untuk orang yang dizalimi kalau dia minta kat situ. Orang tu dizalim kalau dia minta kat situ. Orang zalim kalau mohon doanya tidak terhijab. Tambah dekat situ lagilah. Jadi cari pot-pot tempat-tempat yang mustajab. Tapi bila dah sampai di situ, janganlah minta yang kecil-kecil, minta yang besar-besar. Nasi lemak laku tu kemudian. Orang supply ayam segar dekat restoran saya, itu kecil sangat tu. First, minta doa, minta diampunkan dosa. Yang kedua, diberikan kesihatan. Yang ketiga, rezeki yang barakah. Keempat, amalan soleh yang diterima. 5, husnul. Yang keenam, syurga dan jauh neraka. Mintalah yang itu. Ada 3 doa yang Nabi tak pernah tinggal setiap pagi. Saya doa tu saya baca tadi tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, boleh, wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ada 7 ciri. Ada 7 ciri. Dulu saya pernah sebut. Antaranya, orang itu ketika ilmunya tinggi dan mendalam, dia tak sombong. Dia tak mendabik dada. Dia tidak bongkak. Makin dia tawaduk. Ikut rasmi padi, kata orang, makin berisi makin tunduk. Itu sepatutnya, itulah namanya ulama. Ulama ni ada 2, ingat ya. Satu ulama akhirat. Yang kedua ulama dunia. Ataupun nama lain, ulama akhirat tu ulama hasan. Hasan maksudnya yang baik. Kalau ulama akhirat, ulama su. Su ni yang tak baik. Ilmu agama tinggi, tapi nakkan followers, nakkan pujian, nakkan bayaran, nakkan glamour, nakkan sesuatu yang menguntungkannya. Adapun ulama akhirat, kadang-kadang biasa je. Tak ada kelulusan apa-apa. Darjah 6 kadang-kadang. Tapi ilmu agamanya mantap. Dia bukan diukur, kita ada qualification. Kalau yang ada itu, Alhamdulillah. Tapi orang itu tak lepas darjah 6, tapi baca kitab Arab, Masya Allah. Dan tawaduknya, ilmu tanyalah. Bukan saja ilmu syariat, ilmu hikmah pun dia tahu. Ilmu hikmah ni ilmu petua-petua. Contohnya, orang zalim dengan kita. Supaya jangan dia zalim. Ada bacanya tu. Orang ketegak. Bila kita jumpa dia, tunduk dia. Ada ilmu tu, ilmu penunduk. Ilmu macam tu tak boleh sangat dikongsi ramai-ramai macam ni. Takut dibaca dekat tok guru, bahaya. Boleh. Ilmu penunduk apa salahnya? Tapi untuk menunduk yang baik-baik lah. Contohnya anak degil tu. Baca,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tiup kat sini dia. Boleh. Untuk menundukkan suami, itu kemudian. Sebab ni banyak sangat ni. Live ni. Takut nanti disalahguna pula. Untuk menundukkan isteri, boleh. Untuk menundukkan orang, selalu marah-marah. Ada caranya. Antaranya baca kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin. Baca, tapi cara saya tak tunjuk lagi. Sebab yang itu tak boleh bagi sebarangan. Itu namanya ilmu hikmah. Bukan, maaf ya, bukan lokik, tidak. Bukan. Takut salah guna nanti. Sungguh ada ilmu yang tak boleh kita nak openly bagi kat orang. Takut ada niat orang tak baik. Maaf ya, takut dibuatnya kat suami orang. Ataupun dibuatnya kat isteri orang. Betul. Memang bukan kita nak menyembunyikan ilmu. Saya teringat satu kisah supaya tuan-tuan tahu apa yang saya sebut. Pernah berlaku sedikit konflik antara Sayyidina Anas bin Malik dengan khalifah ketika itu, ketua lah namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Beliau ketika itu dianggap ketua polis pada zaman Abbasiyah. Takut orang. Malah dikatakan beliau orang yang zalim, di samping beliau orang yang baik juga. Dan beberapa ulama dikatakan pernah juga menjadi mangsa beliau. Sayyidina Anas bin Malik ketika itu umurnya panjang. Beliau menjadi khidmat kepada Nabi 10 tahun. Ketika Nabi sampai di bumi Madinah, beliau kecil lagi. Bapa beliau Abu Talhah bawa Sayyidina Anas. Umur 9 tahun. Kecil ya. Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun qayyis. Ya Rasulullah, Anas ini ghulamun qayyis, budak yang cerdik. Faliyakhdumka, saya jadikan dia khadam pada Tuan. Doakanlah. Nabi doakan beliau. Antaranya Nabi doa umur panjang. Memang umur panjang betul. Ketika itu umur beliau 9 tahun dan sempat khidmat dengan Nabi 10 tahun. Bermakna umur beliau berapa ketika Nabi wafat? 19 tahun. Umur panjang sampai 80 lebih begitu. Sempat berjumpa dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal dengan kezaliman, dengan ketegasan, kebengisan. Berlakulah satu perkara yang menyebabkan dia marah sangat dengan Anas. Lalu kata Yusuf, wahai Anas, kalaulah saya tak tahu yang kamu pernah khidmat dengan Nabi, yang Tuan pernah khidmat dengan Nabi, ni. Macam mana? Ni ke macam ni? Ni. Tak pernah buat kat orang. Jadi macam ni ke macam ni? Kedua-dua. Anyway, ini Kak Jah. Ni pusing apa maksudnya ni? Destroy atau kill. Dua tu je. Dia nak menakut-nakutkan. Kata Sayyidina Anas, wahai Hajjaj, kamu tidak akan dapat mengapa-apakan aku. Sebab Nabi ajar saya bacaan yang siapa baca ni, seorang pun tak boleh mengapa-apakan dia. Terus lembut Hajjaj. Tadi keras tadi, terus lembut. Wahai Anas, ajaklah saya. Tadi bukan main lagi. Itu saya nak abang nak. Kata Sayyidina Anas, kamu bukan orang yang layak menerimanya. Sebab itu ada ilmu yang tak boleh kita bagi ke orang. Dia pun sedih balik. Dia ada 2 orang anak. Dia suruh anaknya ni belajar dengan pakcik Anas tadi tu, Sayyidina Anas. Tapi dia bijak. Nanti sebelum nak balik, ini uncang, dirham. Kalau ni, bagilah dengan Tok Guru. Tapi hampa abang lah. Hampa beritahu lah. Mintalah doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Anas. Pergilah 2 orang anaknya tadi tu. Pendek cerita, habis mengaji, Tok Guru, ini uncang jamu untuk Tok Guru. Oh, terima kasih Tok Guru. Boleh tak Tok Guru ajak kami
Apa yang Nabi pernah ajak pada Tok Guru yang siapa pun nak buat zalim ke apa, tak boleh. Apa kata Sayyidina Anas? Tengok orang yang bijak ya. Kamu berdua belum sampai masanya. Mana? Apakah itu menyembunyikan ilmu? Tak. Sebab tak sesuai. Macam anak kita yang sekolah tadika, minta RM100. Kita akan bagi ke tak? Kalau dibagi nanti dilipat-lipat, dibuatnya kapal terbang dan diluncurkannya dan paling jauh tepuk tangan seronok. Sebab dia tidak tahu nilai 100. Cuba ke ajar kalau dia bagi RM10. Kan? Sebab kita tahu value-nya tu. Sama juga anak tadi tu. Akhirnya, Sayyidina Anas bagikan juga ijazah tu kepada orang lain. Kalau tuan-tuan nak, saya bagikan ijazah. Boleh? Dah tutup pintu? Tikap? Tak ada apa. Amalan itu ada di dalam amalan Hizbun Nawawi. Tapi saya tak tunjukkan yang mana satu. Baca saja. Hizbun Nawawi. Pada kitab Kanzus Sa'adah saya tunjukkan. Dalam kitab Kanzus Sa'adah ada kitab Khulasa Al-Madani Nabawi Habib Omar, ada Al-Awrad Az-Zainiyah Al-Makkiyah Syekh Nuruddin, ada Bekal Akhirat Syekh Fahmi Zamzam, ada. Namanya Hizbun Nawawi. Siapa yang tak ada semua yang saya sebut tadi ni, jangan risau. Tulis dekat Google. Tapi jangan sekarang tengah belajar. Nanti tulis dekat Google Hizbun Nawawi. Untuk yang ada kitab ni saya tunjukkan, bukan soal apa-apa. 40, betul. 49 bacanya sampai 60. Sedikit panjang. Boleh? Saya tunjukkan cara baca. Amalan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Anas ada terselit di dalam bacaan yang panjang itu. Tapi saya tak tunjukkan yang mana satu. Takut yang tu je tuan-tuan baca nanti. Baik, siapa yang ada? Buka sekarang. Boleh kita kongsikan pengalaman ini. 49. Namanya amalan Hizbun Nawawi. Hizib itu adalah parti. Parti itu adalah kumpulan-kumpulan amalan yang disusun. Ada surah, ada Al-Quran, ayat Al-Quran, ada istighfar, ada salawat, tasbih, tahmid, tahlil, hawqalah. Itu yang dikumpul, tu yang panjang macam ini. Kena? Baik, sedikit cara bacanya untuk tuan-tuan tahu. Tolong ikut sama-sama sampai yang ada muka surat 49 macam biasa, 50 macam biasa, 51 macam biasa. Ikut saja. Yang 3 kali baca 3 kali, 52, 54, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Tuan-tuan tengok saya sekejap. Hembuskan, tiupkan tanpa mengeluarkan air liur ke arah kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Begini. Sebelah kanan, tiup tanpa mengeluarkan air ludah. Sedikit je air. Tu. Kanan. Depan. Belakang pusing sikit. Rasul Muhammad. Tu. Semua 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tanpa mengeluarkan air liur. Jangan. Barulah baca khabatu nafsi sampai habis. Itu sahaja. Mudah. Dalam bacaan tadi memang ada bacaan yang Sayyidina Anas baca. Itu kuat ni. Hizbun Nawawi ni khusus untuk pendinding daripada satu kezaliman orang, yang kedua sihir, santau, makhluk halus. Yang ini sangat bagus dibaca. Hizbun Nawawi. Ada disebutkan dalam satu kitab, saya lupa nama kitab tu. Di satu kampung yang terkenal dengan banyak serigala. Kalau kambing mati, tak tunggu lama sebab serigala akan keliling dan jadi tulanglah. Berlaku satu peristiwa, seekor kambing meninggal.
dan mati. Dan serigala tu mingling, datang ramai-ramai tapi tak makan pun. Begitulah bangkainya tak diusik. Ada orang melihat apa yang berlaku dekat serigala ini. Dikatakan ada sesuatu yang tertulis dalam kertas, mungkin dekat tengkuk dia ke dekat mana, saya tak pasti. Dibuka kertas tu dan dalam tu tertulis yang pertama ni, yang first kali, Bismillahi Allahu Akbar, aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aqulu ala nafsi, aku katakan pada diriku sebagai pelindung, juga untuk agamaku dan ahli keluargaku dan anak-anakku dan hartaku dan sahabat-sahabatku, juga agama-agama mereka dan harta-harta mereka, penindingnya alfa, 1000. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta dengan berkat la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 1000 tu untuk menindingkan kita, keluarga dan sebagainya. Itulah yang dilihat di dalam tulisan tadi tu. Dia macam azimat lah. Azimat ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang bolehnya yang Al-Quran sebegini ataupun ayat sebegini. Itu. Cuba bayangkan. Itu baru satu paragraf dengan barakahnya kambing tak dimakan serigala. Ini ni berapa panjang ni? Berapa panjang ni? Itu baru satu paragraf. Ingatlah bahawa kemujaraban amalan, 1, ikhlas beramal, 2, yakin, 3, istiqamah, 4, bagaimana kita terima amalan tu daripada guru. Kalau kita terima amalan tu, kita take it for granted, kita downgrade, belittle, kita macam tak yakin dan ilmu yoko tu tak habis-habis. Ya ke? Tak yakin tu. Tak ada apa. Itulah sebab dia meragui kemujarabat. Adapun orang yang terima dengan penuh rasa, Masya Allah, dengan kekuatan, kehebatan ayat-ayat Allah, kalam-kalam yang elok, bacaan yang bagus, itu. Dia selalu begitu. Satu kita cuba baca Bismillah, boleh jalan tahir tak? Tapi kenapa ada orang biasa je Bismillah, Masya Allah. Itu yakin kita tu. Boleh nak? Saya ijazahkan amalan ini pada semua. Paling bagus diamalkan selepas subuh. Sebab kita tak tahu apa berlaku pukul 8, 9, 10 onwards. Elok kita buat peninding awal pagi. Tapi kalau tak sempat, jangan rasa bersalah. Baca waktu mana-mana pun tak apa. Sebab amalan ini memang terkenal. Ulama-ulama Yaman, ulama Makkah, ulama Madinah yang beramal lah Malaysia, Indonesia itu memang sangat terkenal. Malah ada yang dah hafal dah pun. Hizbun Nawawi. Qil dikatakan ia disusun oleh Imam Al-Nawawi. Saya ijazahkan semua yang hadir untuk mengamalkannya dan juga yang lihat kami secara live ataupun yang mungkin nanti dengar secara rakaman, saya ijazahkan semua sekali untuk mengamalkannya. Tuan-tuan sebut kami terima. Sekali cukup sehari. Pagi cukup. Esok pagi, amal lagi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga air Zam-Zam. Niatkan apa? Baik. Doa yang dibaca oleh Sayyidina, boleh Sayyidina pun tak apa. Abdullah bin Abbas. Sebelum minum air Zam-Zam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Ada kat sini Masya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan penyembuh daripada apapun penyakit. Penyembuh daripada penyakit. Baca. Banyak-banyak minum air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam tu terhad, campurkan dengan air mineral. Beli yang besar tu kan. Ambil Zam-Zam yang berapa tu, RM10 ke yang kecil tu. Masuk dalam tu, tak mengapa.
Yang penting dia bercampur air tu. Sebab kalau air zam-zam kan sekarang ni payah juga nak ni. Kalau ada pun mungkin agak mahal. Paling bagus minum air zam-zam banyak-banyak. Kemudian kurma 7 biji setiap pagi. Kurma ajwa. Ini bukan untuk orang kena sihir je. Sebelum kena sihir kita dah buat. Siapa yang makan 7 biji kurma ajwa, insya-Allah terhindar daripada sihir. Amalkan. Memang kalau makan sebiji, 2-3 hari jadi muak. Memang. Tapi kita modified kan. Tak apa. Makan letak dalam susu ke, jadi kurma susu. Letak dengan soya, jadi soya susu. Yang penting makan 7 bijinya tu. Jangan dimakan bijinya tu, isi dimakan. 7 biji. Sekarang mudah nak dapat kurma ajwa. Nak Ramadan ni. Maaf ya, siapa-siapa yang mungkin dia sendiri ataupun keluarganya sekarang suffering, merasa dibuat orang tu, usahakan baca yang panjang-panjang Hizbun Nawawi tadi agak payah. Makan kurma ajwa 7 kali, 7 biji, 7 kali pula dah. 7 biji. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Subuh 100 kali, maghrib 100 kali. Mudah-mudahan yang dalam badan tu akan keluar, mudah-mudahan. Tapi jangan expect terus keluar ya. Dia pun tengok juga berapa tahun dah dalam badan tu, mungkin dah ada sarang whatever, tapi jangan give up. Terus kita berikhtiar. Kadang-kadang dia mengganggu kita beribadah dibuatnya. Mungkin ramai lagi nak hadir, tapi sakit kat rumah. Pergi doktor tak boleh diagnose. Mungkin benda-benda tu, tapi saya bukan nak takutkan. Tapi kan rambut sama putih kalau dah putih. Ada yang tak ada rambut pun ada. Jadi buat pendinding. Faedah. Keutamaan air zam-zam. Air tu, apa nama air tu sebenarnya? Air mutlak. Air mutlak. Ketika dia keluar membuak-buak daripada tempat Nabi Ismail itu. Ada beberapa riwayat. Satu riwayat paling masyhur. Kerana hentakan Nabi Ismail, maka keluarlah air tadi itu. Pendapat yang kedua mengatakan malaikat Jibril mengembangkan sayapnya dan kena kawasan itu. Kena kawasan tadi itu. Pendapat yang ketiga, unta yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk datang menziarahi Nabi Ismail dengan Sayyidatina Hajar, kaki unta tu kena kat situ. Tapi pendapat paling kuat kerana sayap Nabi, kerana sayap malaikat Jibril. Tapi yang masyhur bukan itu. Yang masyhur Nabi Ismail menghentak kaki. Anyway, yang penting air itu keluar dengan derasnya. Ketika keluar, maka dia macam kena letak something supaya jangan melimpah tempat lain. Lalu ketika itu Sayyidatina Hajar mengatakan zam. Maksudnya kumpul. Maka nama air itu jadi nama air. Sebenarnya air itu air apa tu? Air mutlak, air biasa je. Tapi akhirnya namanya air zam. Macam air ni lah. Air apa tu? Ada satu tu nama air apa? Memanglah air mineral namanya tu. Rau apa? Rau. Air rau. Jadi air rau tu air apa tu? Air mutlak. Ni air spring fresh. Air apa ni? Air mutlak. Sama juga dengan air zam-zam. Tapi sudah masyhur. Telaga zam-zam itulah nanti tertimbus. Ceritanya panjang, saya dah cerita kat sini kan. Keutamaan air zam-zam sangatlah banyak. Di antaranya adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dengan apa yang diniatkan ketika meminumnya. Kalau nak minum air zam-zam, niat bagus-bagus. Niat banyak-banyak tak apa.
Maknanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan keinginan hamba-Nya sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hamba tersebut ketika meminumnya. Contoh, jika niat seseorang tatkala minum air Zam-Zam adalah supaya mendapat kesembuhan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kesembuhan padanya. Jadi kita mintalah supaya sihat zahir dan batin. Jangan sihat tubuh badan je. Darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, 3 serangkai. Tapi minta juga hasad dengki. Itu lebih teruk tu daripada penyakit yang tadi itu. Sebab penyakit tadi zahir dapat pergi jumpa doktor yang zahir. Tapi kalau sakit hati, doktor mana boleh ubat? Jangan-jangan dia yang sakit hati dengan doktor. Dia kata, penyakit hati paling bahaya saya dah sebut kat sini dulu. Ingat faktanya? Penyakit hati paling bahaya, hasad, dengki. Penyakit hati paling Allah tak suka, sombong, kibir, sombong. Allah tak suka, betul. Bukan kata yang lain Allah suka, tak. Semua Allah tak suka. Tapi the most hated, yang paling Allah tak suka. Sebab sombong tu seperti mengambil akan apa yang ada pada Allah. Sebab Allah ada segalanya. Ini seolah-olah kita pula. Sebab tu jangan sombong. Sebahagian ulama mengatakan begini. Orang itu kalau dia berbuat dosa dan kesalahan kerana syahwat, ada harapan untuk diampunkan Allah. Tapi kalau dia berbuat itu kerana sombong, takut-takut tak diampunkan Allah. Bukti, iblis itu sombong. Dia mengatakan kepada Nabi Adam, dia mengatakan tentang Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku daripada api dan Adam daripada tu yang tak mahu sujud tu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ketika kami kata Allah perintahkan para malaikat dan semuanya sujud kepada Nabi Adam, immediately, buktinya Allah guna fa tu maka, thumma tu kemudian, fa tu immediately. Kalau thumma tu take time. Jadi fasajadu, mereka terus sujud, illa iblis, melainkan iblis. Kenapa tu? Aba, reluctant, enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafir. Itu sifat orang kafir. Orang yang berbuat dosa ketika sombong, takut Allah tak ampunkan. Tapi kalau dia berbuat dosa, mungkin syahwat, dia tak boleh nak kawal syahwat tu. Syahwat tu bukan syahwat dengan perempuan je, dengan lelaki je, tidak. Syahwat nak dirikan kembang elok, kemah, orang lain tak ada apa, itu syahwat juga tu. Yang tu kena dikawal dengan panglima. Panglima tu kena dikawal oleh raja. Kerana itu kota, itulah namanya jiwa. Raja kepada kota tu, sultan, itu hati. Raja perlukan panglima untuk mengawal rakyat jelata. Rakyat jelata inilah nafsu tadi, amarah, syahwat. Mesti dikawal oleh seorang panglima. Panglima itulah akal. Jadi strukturnya, jiwa kita ini adalah seperti kota. Rajanya adalah hati tu. Rajanya adalah hati. Panglimanya adalah akal. Nafsu syahwat ni selalu bergelojak ni. Selalu marah, selalu tak syukur, selalu rasa bongkak, sombong. Itu rakyat jelata yang bergelojak, yang amarah, yang syahwat. Dia kena kawal dengan panglima. Panglimanya apa tadi? Ilmu. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf. Tapi ilmu tu belum kuat, belum mantap lagi. Itu perlu dengan sokongan raja. Raja tu apa? Hati. Sebab itu kena belajar ilmu hati. Apa nama ilmu untuk menata hati? Ilmu tasawuf. Sebab itu penting ni saya mengajar ni ilmu tasawuf ni.
Tapi ini baru tasawuf yang ringan. Sebab ilmu tasawuf dia ada 3 peringkat. Satu, kalau umpama laut ataupun sungai, atas tu kita boleh snorkeling, berenang gitu je. Berenang ya. Tapi yang tengah ni dia kena pakai snorkel tadi. Tapi kalau bawah tu, tak. Janganlah nak menyelam bawah tu dengan kain pelikat. Jangan. Ajar nampak tudung elok, kain baju kurung, nak menyelam, jangan. Sebab tak digapai. Dan tidak akan dapat hakikat. Kenapa? Menyelamlah haji tadi tu. Dah bergulung-gulung kain pelikat. Maaf. Yang kedua, tekanan kuat, rendah ke tekanan tinggi, lupa saya. Bawah tu. Tinggi. Kan nanti keluar darah apa semua. Kan? Tak ada sampai ke peak. Bukan peak, apa? Dasar tu tak ada sampai, dah keluar darah. Akhirnya, hampa jangan pi kat bawah. Pasal ada hantu. Hantu apa kan baju kait pelikat? Walhal di bawah sana tu dengan galian, petroleum, harta karun, cubalah pakai ni. Apa tu? Sebut saja tak pernah guna pun. Itulah, ada orang kata tonggeh. Tonggeh. Terbayang saya Petronas belakang. Balang gas. Balangnya. Saya ada berkawan dengan qadi dekat Johor. Dan seorang qadi tu cerita kat saya, Sultan Johor suka menyelam dan qadi tu begitu juga. Kalau boleh biar pandai menyelam. Dan beliau pernah bersama dengan Tuanku Sultan Johor. Dan beliau kata 4-5 jam boleh tahan, dia kata. Yang balang tu lah, yang tongges tadi tu lah, balang tu. Dan Masya Allah, cantik betul. Cantik bawah tu. Waktu dia cerita tu, Masya Allah. Dan Tuanku Sultan Johor, beliau Masya Allah. Ada beliau cerita satu cerita. Tak apalah saya cerita sedikit ya. Kita sambung tahun depan. Beliau kata begini. Beliau menemani juga Tuanku Sultan Johor. Ada benda pelik yang beliau jumpa. Dia sebutlah ni pengalaman kan kita, Allah. Beliau kata kalau laut bergelora, kalau Tuanku turun dia jadi tenang. Masya Allah. Itu berkat doa rakyat ni. Kan di Johor kalau doa untuk Tuanku, untuk kerabat dia raja tu, Jumaat, lepas Jumaat tu doa lagi, itulah berkat. Tambah lagi kan Tuanku Sultan Johor kalau menjaga ahlu sunnah ni sungguh-sungguh. Beliau tak nak sebarang. Beliau jaga rakyat dan jaga agama. Mudah-mudahan Allah akan pelihara beliau sentiasa, dan semua kerabat dia raja Johor dan semuanya. Sebab penting, Sultan ni penting. Sultan sangat penting. Kita bersyukur. Kawan saya di Indonesia, beliau kata, unik ya Pak. Dekat Malaysia tu unik, dia kata. Kenapa? Sultan. Kalau orang lebih-lebih agama pelik-pelik, sebaran pelik-pelik, kalau tak ada Sultan, orang tak berapa respect. Tapi cuba Sultan. Sultan bertitah, sengap habis. Sebab tu saya bersyukur. Kita di Malaysia ni ada Sultan. Kalau di Indonesia ada Sultan tak? Kan? Jadi beliau kata, bersyukur Pak di Malaysia itu. Macam mana pun huru-hara ataupun mungkin perselisihan faham di Malaysia ni kan, apabila Sultan dia bertitah, insya-Allah tenang kita. Syukur kita sebenarnya di Malaysia ni. Saya syukur sangat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berhenti pukul 11.45 boleh? Saya datang lambat sikit tadi. Jam. Kami 2 hari ni biasa guna jalan yang tak jam. Tapi hari ni kami cuba jalan baru. Jadi moral of the story, jangan guna jalan baru. Selagi kita tak pernah melaluinya, kami, ya Allah, 10.30 dah masih di atas jalan lagi. Maaf ya. Saya keluar awal tadi daripada, memang saya minta setiap kali nak datang kat sini, siapa ada hajat, tolong postpone dulu ke minggu depan, sebab saya akan terus pergi ke Al-Falah ni. Dah terbayang-bayang muka ke Ajah Salwa. Jadinya
Saya berusaha tapi apakan daya ya. Terima kasihlah sabar, tapi saya akan berhenti 11.45 lah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan bagi kesembuhan. Ya. Mintalah untuk sembuh sakit zahir dan batin. Kita doa dulu sekejap boleh? 2 hari lepas ke semalam. Kawan kami satu umur dengan saya, lebih kurang 46, 47. Beliau orang Kelantan, satu batch UIA, sama mengaji daripada tahun pertama sampai 4, satu kos, dan kami baik rapat. Setelah UIA tak jumpa dah beliau. Jadi dalam grup kami ada gambar beliau sedang terlantar sakit. Seminggu ulang-alik katanya. Kemudian satu hari itu beliau mengalami sesak nafas dada, masuk ke hospital, tak lama ditidurkan. Ada orang tak gambar, saya tengok, ya Allah, macam-macam wayar kat sini ni. Nampak muka lah, kenal walaupun dah berubah. Esok paginya meninggal. Meninggal dah beliau. Itu kenangan berpuluh tahun bersama dengan beliau tu habis kita lah. Tapi insyaAllah, kerana dia orang yang baik, insyaAllah di hari kiamat nanti, kawan-kawan boleh tolong kawan-kawan. Kawan-kawan boleh tolong kawan-kawan. Contohnya, saya tak mau cerita hadis tu sebab hadis tu dia takut hujan nanti. Tak mahu saya. Tapi insyaAllah kawan-kawan boleh bantu. Contohnya kita berada dalam syurga. Tak mau cerita lah. Nantilah cerita. Memang itu hadis tu. Bila kita dalam syurga tengok, tak ada pun kawan kita yang biasa tu. Yang mana? Yang selalu tidur tu lah waktu mengaji. Maaf gurau saja. Tak, maksudnya dia selalu ada dalam majlis ilmu. Tak ada pun. Yang mana yang selalu tidur? Ada lagi tu. Nak juga mengata tu. Tak ada kena. Dia selalu dengan kita. Tak ada pun. Dikhabarkan dia masuk neraka. Ketika itulah mereka mohon. Cukup situ dulu. Kemudian tu. Nama beliau almarhum Mahyuddin bin Yunus. Orang Kelantan ya. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, untuk siapa sahaja yang meninggal dunia dan yang sudah berada di alam barzakh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang meninggal, dia akan boleh jumpa dengan kawan-kawan yang dah meninggal sebelumnya. Tapi di alam roh lah. Maka mereka bertanya, kamu buat apa? Yang tu dah kahwin ke? Bapa orang anak? Dia cerita macam biasa. Tapi alam mereka lah. Tapi, kalau orang yang selalu baca suratul Fatihah ke, Yasin ke, sedekahkan niat kepada orang tu, orang-orang yang dalam bazab kubur tu, kenallah dengan dia. Sebab dia kan selalu niat mesti wali jami'il muslimina wal dia sebut nama kawan dia dulu. Kemudian untuk muslimin dan muslimat, kan setiap orang tu, sehingga mereka kenal. Ni yang selalu sedekah kita Fatihah dulu tu. Ini kata Habib Zain, bukan kata saya ya. Memang teorinya begitu. Karena itu banyak-banyak, kalau rajin-rajin dengar je orang meninggal Fatihah terus. Tapi untuk dia dan untuk semua orang. Sebab itu antara amalan yang baik lepas solat, apa-apa solat fardu, 7 kali Fatihah. Nanti saya akan kongsikan. Ni amalan saya peribadi. Tak boleh kongsikan orang sebenarnya. Dah tersebut tadi kan. Dia ada Fatihah pertama nak sebut apa, 2 nak apa. Setiap kali lepas solat. Satu tu yang last, niatkan untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Kesian kita kubur-kubur tak diziarah orang. Kita niatlah, ya Allah, ini untuk kubur-kubur tadi termasuk. Bila kita sebut generalize, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat termasuk semua. Dan
dalam Islam tak seperti dalam hukum dunia. Kalau saya ada RM100 dan saya nak bagikan pada 100 orang, seorang dapat berapa? RM1. Itu dalam hukum dunia. Kalau dalam hukum akhirat, katalah bacaan tadi itu sajanya RM100. Every single orang tu semua dapat RM100, RM100, RM100. Kita tak kurang apa pun. Pahala lagi kan ada. Sebab menolong, kan menolong. Menolong tu ketika hidup, ketika meninggal dunia pun kita tolong. Boleh ya? Antara cara untuk menolong ayah yang dah meninggal dunia, Imam As-Sakhawi sebut antara cara berbakti dengan ayah. Mungkin kita masa muda dulu, maaf ya, jiwa kita agak ni sikit, kadang-kadang ayah sampai meninggal, rasa macam tekilan lah. Tak mengapa, kita dah insaf dah ni. Bantu. Macam mana bantu? Banyakkan salawat. Sebab siapa yang bersalawat, ada malaikat akan bagi tahu Nabi, si fulan bin bapa. Bin bapa. Si fulana bin bapa. Depan nama Nabi tu. Depan Nabi tu. Itu. Gembira tak ayah kita? Sampai. InsyaAllah sampai. Bersalawat sekali, kalau 10 kali, berapa kali tu? Nama kita dan bapa. Manalah tahu kita dulu pernah terlah dengan bapa kita sampai kecil hati, whatever. Itu cerita lalu, tak mengapa. Tak mengapa. Kita masih hidup lagi ni. Berbakti dengan bapa. Antaranya doa tu memang pasti ya. Doa, kemudian selepas azan tu, La ilaha illallah. Jawab dulu, La ilaha illallah. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Guna pendek pun tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu pun nama ayah kita dah disebut dah. Barulah kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Kita masih tangan stay. Cuba ikut saya. Tangan stay tadi kan? Kita baca yang last ya. Innaka, sama-sama. Innaka la tukhliful. Biasa apa kita buat? Terus salamkan, terus usapkan. Sekarang lepas zuhur nanti dan onwards jangan. Stay, ikut saya. Rabbi ghafirli wali walidayya. Cuba 4 kali, sama-sama 4 kali. Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbi ghafirli. Ya Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbi ghafirli. Barulah warhamhuma kama rabbayani. Saya ijazahkan amalan ini. Amalan ini untuk mengembirakan mak ayah, especially yang dah meninggal dunia. Kita minta Rabbi ghafirli wali walidayya. Saya ambil yang paling pendek. Kalau nak baca yang panjang, Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya, boleh. Tapi panjang, kita nak 5 kali. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkanku, maksudnya ampunkan dosaku, wali walidayya. Tapi ingat, bila sebut wali wa tu kena panjang. Jangan wali walidayya, jangan. Wali walidayya, 5 kali ulang. Baru warhamhuma kama rabbayani. Itu salah satu amalan untuk kita bantu mak ayah kita dalam kubur. Kalau kita buat sekarang kepada mak ayah, anak kita buat kat kita nanti. Tapi kalau kita tak buat sekarang, takut-takut anak pun tak doakan kita. Ingat ya, if'al ma syi'ta kama tadinu tudanu. Nabi sebut, buat apa yang kamu mahu. Ingat, kamu seperti mana berhutang, kamu akan dihutangi. 3 minit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna ayata ma bainana wa bainal munafiqin innahum la yatadalla'una min zamzam. Sesungguhnya tanda perbezaan antara kita dan orang-orang munafik ialah mereka orang munafik tidak akan dapat minum air zam-zam dengan ukuran yang banyak. Allahu a'lam, kenapa tak tahu. Kita minum banyak-banyak.
Tapi kan mahal air zam-zam tu. Jadi bubuh dalam air mineral. Minumlah banyak-banyak. Yang minum banyak tu air apa? Air mineral. Dan air zam-zam. Daripada tidak. Faedah. شرب الإمام الذهبي ماء زمزم بنية أن يكون مثل الإمام الدارقطني. Imam Al-Zahabi, seorang ulama hadis, ketika minum air zam-zam, maka dia berdoa kepada Allah supaya dirinya boleh menjadi seperti Imam Ad-Darul-Qutni. Imam Darul-Qutni, imam hadis yang terkenal. Wa syaribal muhaddits ibn Hajar ma'a zamzama bi niyyati an yakuna mithla al-Imam Adh-Dhahabi. Allah. Imam al-Muhaddits, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tambah kat situ. Imam Ibn Hajar ada dua. Satu Al-Haytami, itu ulama fiqah. Ini Al-Asqalani. Ketika minum air zam-zam, maka dia berdoa kepada Allah supaya dirinya boleh menjadi seperti Imam Adh-Dhahabi. Masya Allah. Wa syarib al-Imam As-Suyuti ma'a zamzama biniyati an yakuna mithla al-Muhaddits ibn Hajar. Allah. Dan Imam As-Suyuti, orang Mesir, asal Mesir, Suyut. Tatkala minum air zam-zam, maka dia berdoa kepada Allah supaya dirinya boleh menjadi seperti Al-Muhaddits Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tengok tu, ulama-ulama tu. Kita pun begitu juga. Ya Allah, saya minum ni, mudah-mudahan saya seperti Ustazah. Itu terpulang lah. Kena Ustazah lah sebab perempuan. Tapi kalau dari segi ilmu seperti ustaz, boleh nah. Siapa-siapa lah, yang penting bukan saya. Nah. Kita pun gitu juga. Kita sebutlah seperti siapa. Jadi sebab air zam-zam tadi mengikut apa yang diniatkan. Yang seingat saya, Imam Syafi'i ketika minum air zam-zam pernah doa 3. Yang 3 tu saya lupa. Pertama, tepat memanah. Yang kedua, menjadi alim yang besar. Yang ketiga tu saya lupa, saya ke IV dulu ya. Imam Syafi'i ketika memanah 10 apple, 9 kena. 1 mungkin tersasar sedikit. Kalau kita 10 apple, badan orang yang kena. Imam Syafi'i berkat. Ada lagi niat-niat yang lain, tapi antaranya memanah, Masya Allah. Tepat 9 kena. Saya difahamkan kalau orang belajar memanah ni bagus, dia fokus. Saya pernah memanah dan jangan cerita, tapi memang fokus. Kan ada moden dengan ada ni kan, tapi Kak Ajar, Bang Haji kena letak benda kat sini, takut dia kena sini nanti kan. Memang bukan senang dah. Saya respect kalau orang boleh memanah dengan ni angin apa semua yang tradisional. Kalau yang ni memang dia agak ni yang tradisional. Yang tu pun okey, memanah tu pun okey nah. Ya. Naik kuda saya memanah, memang ada. Esok saya jumpa dengan orang yang pandai memanah esok. Dia nak kata coach tak juga, tapi dah ke arah itu dah. Punya kuda ni dia tahu dengan orang juga ya. Sebab itu kalau pegang kuda jangan pakai minyak wangi. Dia tahu bau kita. Dan kalau kita panggil, kalau telinga dia, saya dah lupa ilmu tu. Dia akan itu. Mana ada tanda redha, ada tanda tak redha. Dan pegang dia boleh cium bau kita ni. Sebab tu jangan pakai minyak wangi, kata coach yang ajar kami tu lah. Dia kenal, oh ni Haji Mat ni. Dia tahu. Anyway, dan Imam Syafi'i doa untuk jadi alim, dan beliau jadi alim yang besar. Dan Imam Syafi'i ini sangat detail. Ketika beliau berada di atas kuda atau unta, orang bertanya, ya Aba Abdillah, wahai bapa Abdillah, gelaran Imam Syafi'i sebab ada anak Abdullah. Unta tu ada berapa kaki? Beliau kata, tunggu Ustaz nah, turun. Ona, rendah, nala, mona. Ada 4, beliau kata. Yang bertanya tu dia hairan. Ya Abang Abdillah, kenapa sampai turun down tu? Awak
Kita tak tahu kan kaki kita? Tak, dia kata saya tahu kaki 4. Manalah tahu ketika saya berjalan tadi kaki patah ke apa kan? Moralnya adalah, kalau dalam bab unta begini pun Imam Syafi'i sangat precise, dalam tulisan lagi lah. Sebab itu beliau kalau bercakap sekarang ni, yang hadir di sini ni 200-300 orang pakar bahasa, dan cuba nak detect any grammatical errors, none. Imam Syafi'i. Saya boleh cakap Arab insya-Allah sedikit, tapi pasti ada salah sebab saya bukan orang Arab, saya orang Sarawak. Kalau saya cakap Inggeris, insya-Allah boleh juga. Nah, tapi pasti ada silap sebab saya orang Kuching. Nah, jadi Imam Syafi'i bercakap Arab tanpa pakai teks, itu pun dah jadi grammar. Dahsyatnya Imam Asy-Syafi'i. Nanti saya ceritalah Imam Syafi'i itu macam mana. Dahsyatnya. Berkat tadi antaranya minum air Zam-Zam. Kita sambung lagi nanti insya-Allah. Nak tunjuk apa ni? Betapa ulama tu percaya dengan ulama. Apa tadi? Imam Zahabi ingin jadi seperti Imam Darul Qutni. Kemudian Imam Ibn Hajar seperti Imam Al-Zahabi. Kemudian Imam As-Sayuti nak ikut seperti Imam Ibn Hajar. Masya-Allah. Adab mencukur rambut kita sambungkan datang. Saya ada janji apa-apa ke tadi? Tak ada kan? Tak ada. Al-Fatihah. Oh, 7. Yang itu kemudian. Sebab dia setiap satu itu ada nama-nama tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf 1 minit sebelum kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam Sabtu ni, hujung minggu ni, malam Sabtu ni di Masjid Sultan Zainal Abidin, Masjid Besi, ada program bermula 6.30 sampai Isyak. Isyak lebih sikit, iaitu majlis 1,000,000 salawat. Mai itu bersalawat saja, dan ada tausiah. Tausiah ni nasihat daripada Tuan Guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Jari, ada qasidah dan sebagainya. Siapa ada kelapangan, datanglah. InsyaAllah saya akan hadir, dan Syekh Nuruddin akan melancarkan buku terbaru beliau tentang 160 hadis. Kami dah belajar hadis ni sebahagian besarnya. Jadi hadirlah nanti kalau ada kelapangan. Kalau tak ada, saya akan bagi iklan poster tu pada Kak Ajar Hawa. Salwa. Hawa tu dekat Salat Tinggi. Ada seorang juga yang ketua Muslimat namanya Hawa. Dan kalau dapat tu nanti, kalau tak dapat pergi, blastingkan semua orang supaya kita dapat pahala sebar luaskan kebaikan. Apa dia? Tak apa, boleh bagi siapa-siapa kan, itu boleh semua ni kan, boleh bersambung-sambung. Bisirril hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.